Oh, tak dengar suara ke? Okey, suara dah ada. Tadi cikgu tersilap mute. Suara dah okey? Baik, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Murid tahun 456. Lama kita tak jumpa. 2 minggu kan? 2 minggu kita cuti hari tu. Kemudian baru ada kelas balik. Dan berita yang agak kurang best, kita terpaksa bercuti lagi sebulan. Kenapa? Siapa tahu kenapa? Dengar dah? Okey. Siapa tahu kenapa? Dia dah jawab. Yes, bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Untuk umat Islam, siang hari mereka berpuasa. Di bulan Ramadan aja ada solat sunat tarawih. Bulan lain tak ada solat sunat tarawih. Okey. Bulan Ramadan sahaja yang ada. Jadi sebulan ni, bermula minggu depan kita nak puasa dah. Bermula bulan puasa kita 13 bulan kita mula puasa. Lagi 3 hari je. Bermula bulan Ramadan, kelas akan direhatkan untuk memberi laluan kepada umat Islam buat amal ibadat. Nak solat tarawihnya, nak baca Qurannya kan. Kita akan sambung kelas selepas raya, InsyaAllah. Baik, yang baru join boleh share dulu. Terima kasih sudah join. Yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa buang masa, kita terus belajar. Okey, sebelum mula belajar, okey, semua murid ready? Kamera. Okey, ya kita betulkan kamera dulu. Kita nak mula belajar untuk murid tahun 456. Cikgu percaya awak dah belajar banyak di sekolah. Apa yang cikgu ajar juga, cikgu awak ajar di sekolah. Jadi awak dapat 2 kali. Untung tau, dengan cikgu awak kat sekolah, dengan cikgu waktu kelas malam. Jadi ramai sangat murid komen, PM, cikgu saya dah faham, saya mudah faham. Sebab sebelum ni dia belajar dengan cikgu, mungkin dia blur-blur. Apa benda cikgu ajar ni cepat sangat, sebab masa kita singkatkan. Bila pergi sekolah, cikgu dia ajar dengan lebih detail. Dia kata, cikgu ni dah ajar itu. Jadi dia cepat faham. Alhamdulillah. Sebab tu ramai murid yang mak ayah dia masukkan dalam kelas tambahan kan, supaya awak dapat double ilmu, lagi cepat awak faham. Baik, sebelum mula kelas, pandang depan. Good. Ada yang jawab, ada tak jawab. Tak jawab tu tak bagus. Jawab je lah, apa salahnya? Kita tengah belajar, kita mesti belajar dengan seronok. Bukannya cikgu suruh pergi pikul beras ke, pergi gaul simen ke. Itu betul lah, malas buat pun, berat, penat. Ini suruh jawab saja. Okey, sebelum mula kelas mesti bagi salam. Okey, semua duduk tegak, tak perlu menjerit. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid non-Muslim, kita ada ramai murid non-Muslim. Semalam ada pelajar dari Sudan. Wah, cikgu pertama kali baca dari Sudan. Sebelum ni Egypt ada, cikgu tahu dari Belgium ada, dari Jepun ada, dari UK ada. Semalam tambah baru dari Sudan. I'm from Sudan dia kata. Tapi mak dia orang Melayu lah, mak ayah dia kerja kat sana di Sudan. Malam ni cikgu tak tahu sampai mana malam ni. Negara mana ada negara luar daripada kalian. Okey, yang non-Muslim kita ucap selamat sejahtera. Okey, duduk tegak sikit. Ikut cikgu. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Jadi kita akan sambung. Sebelum sambung, cikgu nak bagi tahu beberapa perkara penting. Cikgu nak umumkan beberapa perkara penting. Pertama sekali, sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan kelas tak ada. Kita akan sambung lepas raya. Cikgu akan buat poster baru, poster hebahan. Bila pula kelas seterusnya. Okey, satu. Yang kedua, kelas kita selepas hari raya. Kelas kita selepas ini, cikgu tak ikut step by step lagi dah. Sebelum ni kita dah buat 9 kelas tau. 9 kelas sebelum ni cikgu mula daripada page pertama sampai kita belajar sekarang page 44. Cikgu ikut step by step. Cuma selepas raya cikgu akan pick topik yang penting. Cikgu akan pilih topik yang paling ramai murid susah, paling ramai murid tak kuasai, paling penting untuk awak kuasai, untuk kita drill. Cikgu drill
Macam drill dinding. Cikgu akan drill awak, cikgu akan buat nanti tubi banyak-banyak, cikgu akan bagi tunjuk ajar supaya awak kuasai topik yang ramai murid tercicir. Topik-topik penting seperti pecahan, peratus, perpuluhan. Okey, topik-topik penting cikgu akan bagi tumpuan lebih. Penyelesaian masalah. Itu. Nanti cikgu akan bagi tumpuan lebih, kita tak ikut flow dah. Sebab sekarang ni basic awak tambah tolak, darab, bahagi, pengenalan asas nombor, bundar, nilai tempat dan sebagainya awak dah belajar dengan cikgu. Jadi kita go through to lebih advance lah, lebih advance selepas raya. Malam ini kita akan still sambung lagi muka surat 45 dalam buku teks awak. Muka surat 44 dan 45 buku teks awak. Topik darab dan bahagi. Okey? Boleh? Okey, good. Okey, yang belum share boleh share dulu. Dan pengumuman juga untuk murid tahun 456, cikgu ada buat modul lah. Cikgu ada buat modul Mathsia nama dia. Math more easier, lebih kurang lah. Matematik itu lebih mudah. Cikgu gabungkan math dengan matematik dengan easier jadi Mathsia. Modul Mathsia ni ada nota latitubi, ada nota padat, ada modul latitubi, ada skema jawapan, ada video cikgu mengajar. Banyak video. Satu bab tu, bab 1 untuk tahun 5 ada 17 video. Tahun 4 bab 1 cikgu rasa ada lebih kurang 12 video kot. Tahun 6 tak banyak bab 1. Tahun 6 rasanya 4 ke 5 video. Tapi still ada video pengajaran, ada modul latitubi, ada nota padat. Yang nak dapatkan boleh klik link di atas. Ada link www.mathsia.com. Okey. Siapa tak nak dapat kamu tak ada masalah. Kita belajar dengan cikgu. Belajar dengan cikgu cuma sebulan kita cuti, okey. Baik, cikgu tak nak buang masa lama malam ni. Kita terus masuk pada hari apa? Hari Sabtu lah. Kita tulis betul lah kali ni kerana bulan Ramadan kan. Mata mati jugalah. Tak ada mata mama, mata papa hari ni. Hari ni 10 hari bulan 4 2021. Okey. Pandang depan. Jawab kuat dah sikit, adik pula yang jawab kuat. Yo, cikgu, terus duduk tegak. Boleh? Semula. Pandang depan. Good. Kan bagus. Okey, kita terus hari ini tajuk darab dan bahagi. Dia operasi bergabung. Kenapa dia kata bergabung? Sebab dia gabungkan darab dan bahagi dalam satu soalan. Jadi macam mana nak selesaikan? Sebelum ni operasi bergabung tambah dan tolak cikgu dah ajar. Tambah dan tolak, operasi apa yang kita jumpa dulu kita buat yang itu dulu. Contohnya 3 tambah 5 tolak 1. Kena buat 3 tambah 5 dulu. Okey. Kalau dia buat tolak dulu, 425 tolak 76 tambah 11. Kena buat tolak dulu. Itu piramid keutamaan dia. Darab dan bahagi ada sedikit special. Pun sama kena buat yang depan dulu, namun kita boleh buat juga yang bahagi dulu. Contohnya kalau darab depan, kita boleh buat dulu bahagi dulu. Macam mana? Tapi ada peraturan dia. Macam mana? Contoh soalan 8 darab 6 bahagi 4 berapa? Okey, kita boleh buat cara pertama, darabkan ni dulu. Ini cara pertama. 8 darab 6 berapa, Dek? Sifir tak hafal ni cikgu marah. Cikgu bebel pada sifir sekarang sejam nanti. Kalau murid cikgu ada kat depan tu, dia tahu macam mana cikgu marah murid yang tak hafal sifir. Awak yang duduk jauh kat rumah pun awak kena tahu cikgu cukup tak suka cikgu marah murid yang tak hafal sifir. Kena hafal sifir. Sifir ni jantung matematik. Jantung. Awak tahu jantung? Awak ada jantung kan? Kalau jantung awak tak berdegup, awak tak ada jantung, boleh hidup? No way, man. Tak boleh hidup. Sama juga matematik. Siapa yang tak kuasai sifir, dia hampir mustahil untuk dapat A dalam matematik. Nak lulus mungkin ada peluang sikit, tapi ramainya gagal lah. Tapi nak dapat A hampir mustahil. Boleh kata mustahil lah. Boleh kata hampir mustahil. Mana tahu tiba-tiba dia tembak semua betul. Contoh. Tapi belum lagi cikgu jumpa, cikgu mengajar 16 tahun cikgu mengajar, cikgu tak pernah jumpa murid yang tak hafal sifir dia boleh cemerlang dalam matematik. Sebab tu kena hafal sifir.
Hafal sifir. 1 darab 2, 2 darab 2, 4 3 darab 2, 6 4 darab 2, 8 5 darab 2, 10. Tutup, cukup. Hafal sampai 5 dulu. Kemudian tambah lagi. Ada orang hafal 3 3 3 pun boleh, pun bagus. Itu teknik hafalan sifir. Mula-mula, okey, cikgu bagi tahu teknik hafalan sifir sikit untuk murid yang tak hafal sifir. Awak ambil buku sifir, buku tulis yang ada sifir belakang ke, ataupun awak bina sendiri ke, awak print dalam komputer ke, baca contoh sifir 6. Okey, orang tak hafal daripada 1 sampai 12 terus tahu. Kita tak hafal sampai 12 pun sebenarnya, kita hafal sampai 9 cukup. Okay. Jadi macam mana cara hafal? 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Waktu tu awak tengok 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Ulang balik. Kata cikgu pada cikgu dulu, ulang sampai 40 kali, baru kita tutup, baru kita baca. Dah ulang tak perlu menjerit. Baca kalau boleh keluar suara telinga kita je dengar. Tak nak juga baca dalam hati, dia kurang berkesan. Dia mesti ada bunyi. Tak perlu sampai mak kat dapur pun dengar awak baca sifir. Tapi kan awak nak menjeritkan tak awak lah. Mana tahu mak bagi hadiah kan. Oi, anak aku rajin lah apa sifir. Tapi baca sampai ke telinga. 3 dulu. 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Ulang, tutup. Lepas tu awak cuba baca. 1 darab 3, 2 darab 3, 2 darab 3 pula. 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. 1 darab 6, 62 darab 6, 12, 3 darab 6, 18. Dah 3, dah ingat, betul-betul ingat, baru masuk 4. 4 darab 6, 2, 4. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 3, 6. 4 darab 6, 2, 4. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 3, 6. Ulang, tutup balik. Mula daripada 4 tau, jangan mula dari 1 lagi. 4 darab 6, 2, 4. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 3, 6. 4 darab 6, 2, 4. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 36. Bila awak dah lancar, awak cuba dari 1 balik. Tanpa buka tau. 1, 6, 62, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 30, 6, 36. Ulang balik, ulang satu pandang. Ulang, baru buka lagi sekali. Sambung 7 darab 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4. Ulang balik. Oh, 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4. 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4. Ulang, tutup. Awak pun baca balik. Macam nak nasyid dah cikgu. Tutup buku. Tutup, ulang dari 7. 7, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 9, 6, 5, 4. 7, 6, 4, 2. Ulang. Lepas tu baru mula dari 1 balik. 1, 6, 62, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24. Itu teknik hafalan sifir secara kuno. Hafalan sifir lama macam tu lah mak ayah awak dulu pun biasanya hafal. Jadi cara tu antara, dia ada banyak cara hafal sifir tau. Itu antara teknik terbaik. Tolong hafal sifir semua murid tengok cikgu membebel hafal sifir saja lebih 5 minit. Lambat dah belajar. Sebab ramai tak hafal sifir. Ini cikgu tak suka. Hafal sifir. Okey, ini cikgu suka. Baik, yang belum share dulu. Kita dah ada 1,300 orang join malam ni. Okey, bila ada darab dan bahagi, kita utamakan operasi di hadapan. Namun, ada namun. Darab dan bahagi, dia boleh juga buat bahagi dulu. Macam mana tu? Nanti. Bukan bahagi yang belakang dulu, bukan. Dia ada cara dia. Okey, kita buat cara normal. Cara biasa, kita siapkan yang depan dulu. 8 darab 6 adalah berapa? 48. 48 bahagi pula dengan 4. Bahagi 4, kita buat terus bentuk lazim. Bahagi 4. Dapat jawapan 12 darab 48. Tengok nak buat bahagi pun kena hafal sifir 4 pula. Sebab tu cikgu kata sifir jantung hatiku. Sifir jantung matematik. Mesti ingat Baik, dah dapat jawapan 12. Siap. Ini cara 1. Ini A. Teknik A. Teknik B macam mana? Teknik B, awak kena tahu bahagi. Apa maksud bahagi?
bahagi itu per. Kalau pecahan, kita dah belajar pecahan 2/5. 2/5 bermaksud 2 bahagi 5. Itu maksud dia. Ada lagi murid tak tahu maksud per. Per ni maksudnya bahagi. Jadi yang ini kita dah belajar pecahan. Contoh 2/8. 2/8 kita boleh kecilkan betul dengan sifir 2. Dengan sifir 2 kita kecilkan 1, 2, 2, 4, 2, 8. Jawapan dia 1/4 setelah dikecilkan. Jadi sama juga dalam konsep ini, 8 darab 6 bahagi 4 per 4. Per 4. Jadi atas darab dah dapat jawapan, kita pun bahagi 4. Tapi sebelum kita darab dan bahagi bawah, sebelum kita darab kemudian bahagi, kita boleh kecilkan. Ini kita boleh kecilkan dengan sifir berapa dek? Sifir 4. 1, 4, 4, 2, 4, 8. 2 darab 6 adalah 12. 12 per 1 sama dengan 12. 12 bahagi 1, 12. Jadi apa dia 12? Tengok sama jawapan. Lagi pantas cara ni, betul? Kan? Lagi pantas cara ni. Cikgu boleh tak matikan ni? Okey, kita cuba. 8 darab 6 bahagi 4. Dia nak matikan 2 ni. Boleh matikan sifir berapa? Boleh kecilkan dengan sifir berapa? Boleh kecilkan dengan sifir 2. 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6. Tinggal 2. 2 boleh kecilkan dengan 8 pula. 1, 2, 2, 4, 2, 8. 4 darab 3, 12 juga. Tengok, sama sahaja jawapan. Cikgu, saya tak nak matikan dengan 8 boleh. Saya nak matikan dengan 6 je. Saya nak kecilkan dengan 6 je. Ada juga murid macam tu. Okey, tak ada hal. Kita buat. Cikgu buat. Aduh. Terantuk kat bucu ni. 8 darab 6 bahagi 4. Dia kata dia tak nak matikan dengan 8 ni. Dia benci nombor 8. Okey. Kamera nampak tak ni? Boleh nampak? Okey. Takut kamera tak nampak. Dia benci nombor 8. Dia nak matikan 2 ni je, cikgu. Boleh ke tak boleh? Okey, cikgu tunjuk. Boleh ke tak boleh? Kita kecilkan 2 ni je dengan sifir 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Tinggal 2 dia tak nak kecilkan kan? Cikgu, saya tak nak. Dengan 8 ni saya benci. Saya benci nombor 8. Okey? Okey, fine. 8 darab 3 adalah 24. 24 kena bahagi pula dengan 2. Per 2 adalah bahagi 2. 24 bahagi 2 sama juga dengan 12 juga. Sama je jawapan. 4 cara yang tunjuk. 24 kalau kita bahagi dengan 2, 1, 2, 2 jatuh 4. 2 darab 2, 4. 12 juga. Faham? Detail cikgu tunjuk. Malam ini cikgu tunjuk detail. Sampai 5 cara, 4 cara, 5 cara. 1, 2, 3, 4 cara cikgu tunjuk. Tak faham lagi, cikgu tak tahu. Cikgu, saya tak pandai nak matikan, saya tak pandai nak kecilkan, saya tak pandai nak potong-potong. Tak ada masalah. Siapa tak pandai potong-potong, tak pandai kecilkan, tapi awak kena belajar ni, kena belajar. Cikgu akan drill awak bab ni. Yang ni sangat penting. Ini akan melajukan awak dalam mengira. Ini sangat penting. Siapa tak pandai yang ni, tak ada masalah. Still boleh jawab, guna kaedah pertama. Mula-mula darab, 8 darab 6, 48. Kemudian bagi 4. 8 bagi 4, dapat juga jawapan. Cuma agak lambat. Sebab tu kena kuasai yang potong-potong. Potong-potong ni kita permudahkan dia, kita kecilkan dia, ataupun ada juga istilah kita panggil, kita matikan dia. Bunuh dia sampai mati. Bunuh, jangan bunuh orang. Bunuh nombor tak apa, tak masuk penjara. Kita matikan dia. Pun ada istilah kita guna matikan. Tak kisahlah cikgu awak guna istilah mana pun, yang penting kita kecilkan dia, kita main potong-potong. Faham? Boleh? Dapat ilmu malam ni? Malam ni kalau awak dah kuasai yang ni, cikgu dah happy gila dah. Sebelum ni yang tak faham, tiba-tiba faham, cikgu dah happy. Bagus. Okey, kita pergi kepada contoh yang lain. Contoh yang lain, 630 darab 15. Nombor besar sikit. Ini nombor kecil ni. Mula-mula belajar boleh lah nombor kecil. Nombor besar makin lama makin besar soalan awak. 630 darab 15 bahagi 30. Tu dia bahang nak darab dengan 15 pula. Nak buat cara mana? Dua-dua cara boleh.
Darab dulu kemudian bahagi. Tapi cikgu nak guna cara pantas. Cikgu memang syorkan awak guna cara pantas. Cara yang paling pantas ialah kita buat cara ini. 630 darab 15 bahagi dengan 30. 630 darab 15 bahagi adalah per 30. Faham? Okey, sebelum kita nak kira darab 15 bagi 30, nombor besar ni nak darab 15, nak bahagi 30. Kita matikan dia, bunuh dia, potong dia, kecilkan dia, permudahkan dia. Oh, macam-macam istilah aja diguna oleh. Okey, macam mana kita nak kecilkan dia, nak permudahkan dia. Sifat dia boleh potong sama sifat. Oh ya, ada sifat kat bawah, ada sifat kat atas, boleh potong. 3, nak kecilkan yang ni boleh, nak kecilkan yang 15 boleh. Cikgu nak kecilkan yang 15. 1 darab 3, 3, 5 darab 3, 15. Sekarang apa yang tinggal? 63 darab 5 per 1. Per 1 tak boleh buat. Jadi tinggal soalan kita 63 darab 5. Senang ke tak senang? Senanglah. Tak payah buat banyak-banyak ni. Kita buat yang ni je. Yang ni kita potong-potong je. Sebab tu kena kuasai yang potong-potong permudahkan. 5, 3 darab 5, 15. 6 darab 5, 30, 315. Okey, jawapan dia adalah 315. Kalau tak percaya tekan kalkulator, kalau salah datang sini potong buku cikgu. Faham? Jangan potong kepala, mati ya cikgu. Potong buku tak apa. Tapi memang betul kan ni. Confirm betul lah. Cikgu dah check. Okey, katakan cikgu saya tak naklah potong yang tu cikgu, saya nak potong yang lain boleh tak? Boleh. 630 darab 15. Ya, Kamera kita nampak bahagi 30. Ada orang dia nak kecilkan dengan ni. Cikgu 15, sifir 15, 1 15, 15, 2 15, 30. Boleh tak nak kecilkan ni? Boleh. 1 15, 15, 2 15 adalah 30. 2 dan 15, 30. Jadi 600 dia nak bahagi 2. 630 bahagi 2. 630 darab 1, 630 per 2 bahagi 2. Okey, 3 darab 2, 6, jatuh 3. 1 darab 2, 2, jatuh 1, sifar jatuh 10. 5 darab 2, 10. Tengok jawapan dia, sama ke tak sama? Sama juga. Sama juga. Siapa yang kira ni 630, dia guna teknik 1, guna teknik lambat. 630 darab 15, kemudian dapat jawapan dia bahagi 30. Jawapan dia confirm sama juga. Confirm sama. Mesti sama. Kalau jawapan awak dapat berbeza, maknanya awak yang kira salah. Faham? Okey, boleh faham malam ni? Ilmu tentang darab dan bahagi. Okey, seterusnya kalau soalan tu bahagi dulu kat depan, macam mana cikgu? Ini darab kat depan. Boleh. Cikgu tunjuk pula yang bahagi kat depan. Tak ada masalah. Kita belajar. Padam dulu, baru boleh tunjuk contoh lain. Kita tunjuk contoh bahagi kat depan. Macam mana agaknya kalau soalan bahagi kat depan Contoh. Cikgu beri contoh butek je. 14,100 bahagi 50 dalam 5. Soalan contohnya 14,100 bahagi 50 darab 3. Okey, macam mana nak buat soalan ni? Okey, apa maksud bahagi cikgu bagi tahu tadi? Apa maksud bahagi? Ingat lagi tak adik? Bahagi apa? Per. Yes, per. Bahagi itu per. 14,100 bahagi per 50 darab dengan 3. Kalau kita buat dalam bentuk ni, dia akan jadi macam tu. Kenapa berbeza? Ni bahagi adalah per, tak ada beza pun. Jadi, kita boleh kecilkan dia. Dah kecilkan dia, dia akan jadi 1410 per 5 darab 3. Atas, darab, bawah, bahagi. Ni boleh kecilkan lagi sebenarnya dengan sifir 5. Tak apa, tak nak kecilkan, nak darab je. Boleh 1410 darab 3.
Sifar darab 3, sifar 1, 3, 3, 4, 3, 12, 1, 3, 3 tambah 1, 4. 4, 2, 4, 4, 2, 3, 0, 4,230. Dah darab kena bahagi pula. 4, 2, 3, 0 bahagi 5. 8 darab 5, 40, jatuh 2, jatuh 3. 4 darab 5, 20, jatuh 3, jatuh sifar. 6 darab 5, 30. Dapat jawapan kita 846. Cikgu, saya tak suka benda ni. Saya benci buat macam ni. Saya nak buat direct depan ni dulu, boleh tak cikgu? Boleh? Boleh? Buatlah. Mana pula nampak kami? Where is? Okey, cikgu tunjuk juga. Sebab tak semua orang dia boleh buat cara ini. Bila awak tak boleh buat cara ini, go back to the basic. Balik semula kepada asas. Jumpa operasi apa di depan. Kalau darab dengan bahagi dia sama arah, kita buat yang depan dulu. Jadi awak buat dulu 1/4 bahagi 50. Sifar 50, baik. Ada sifar potong lah. Kita baru dia guna sifar 5. Nampak? Okey. 2, 5, 10. Jatuh 4, jatuh 1. 8, 5, 40. Jatuh 1, jatuh sifar. 2, 5, 10. Dah siap. 282 kena darab pula dengan 3. Kita dah siap buat yang ini, kena darab pula dengan 3. 2 darab 3, 6. 8 darab 3, 2, 4. 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. 8, 4, 6. 8, 4, 6. Jawapan dia tetap sama. Cara mana pun. Tapi kalau guna kaedah ni lagi pantas. Sebab tu cikgu syorkan awak kuasai sifir, awak kuasai yang potong-potong ataupun kita panggil permudahkan, ataupun kita panggil perkecilkan, ataupun kita panggil matikan. Ada istilah macam-macam cikgu awak guna. Macam-macam guna. Mungkin ada istilah lain lagi cikgu awak guna. Cikgu pun tak tahu apa dia panggil guna istilah. Cikgu biasa panggil kecilkan, matikan, potong. Itu biasa cikgu gunalah. Okey. Faham? Boleh faham tak? Weh, lebar tadi. Sekejap lagi murid tahun 5 pula. Baiklah. Kalau dah boleh faham, cukuplah dulu setengah jam dah ni. Sekejap lagi tahun 5 pula. Kita akan buat latih to be terus. Lepas raya, kita akan rehat sebulan tau. Okay, adik-adik, cikgu lupa. Okey. Cikgu akan letak nombor akaun untuk orang yang nak kirim sagu hati. Nak kirim sagu hati RM1 ke RM5 ke RM10 ke RM100 ke, ikutlah berapa pun nak kirim sagu hati untuk kelas cikgu. Boleh. Maklumat akaun cikgu dah pin dah di live ni. Boleh. Kerana cikgu boleh belikan hadiah, boleh post kepada orang-orang bertuah. Ramai dah dapat beratus orang dah cikgu bagi hadiah. Cikgu juga boleh tampung untuk bayar kameramannya, beli alatannya. Cikgu juga boleh buat makan-makan, cikgu juga boleh guna kalau ada lebihan. Kalau ada lebihan pun tak ada masalah. Okey, cikgu dah pin dulu. Okey. Ingat, kita akan jumpa selepas Ramadan tau, murid tahun 4. Dah lah 2 minggu cikgu rindu kat semua orang. Awak rindu cikgu tak? Rindu tak? Ada orang kata tak, jahat betul lah. Tak baik tau, sian cikgu. Lantak kau, kalau tak rindu lantak kau. Cikgu nak mengajar juga. Okay. Ada orang cikgu baca komen dari awal lagi. Kelas tak mula lagi, cikgu baca komen. Cikgu, saya rindu lah cikgu. Amboi, kau rindu aku kau tak tahu. Bini cikgu garang tau, pandai-pandai nak rindu cikgu. Tak adalah. Kita hubungan guru dengan murid, dia kena ada hubungan kasih sayang. Macam kasih sayang ayah pada anak, macam tu. Bukan kasih sayang orang nak cinta-cinta, tak. Mana boleh. Faham? Tak boleh ada sentuhan nak peluk-peluk anak murid. Tak boleh dah tahun 4, tahun 5, tahun 6 ni. Tak boleh. Berdosa. Itu lain. Ini kita kena ada rasa kasih pada muridnya. Cikgu memang kasih pada murid-murid cikgu. Walaupun yang jauh ni cikgu tak pernah jumpa depan mata, walaupun awak kat rumah, cikgu sayang kat awak. Awak je tak tahu. Awak sayang tak ke cikgu? Malu nak cakap sayang cikgu. Aku tumbuk perut kau nanti, Pak. Okey.
Kalau dengan murid cikgu semua mereka tahu dah, kita faham. Jadi bila cikgu marah itu, cikgu marah bukan cikgu benci awak, cikgu marah cikgu supaya awak pandai. Macam ayah awak marah ke awak, mak awak marah ke awak, mak awak benci tak awak? Tak. Mak awak marah supaya awak ubah sikap yang nakal, yang tak baik kepada baik. Sama juga cikgu marah kepada murid-murid cikgu supaya mereka lebih tekun belajar, rajin dan jadi pandai. Kalau jadi pandai, awak yang untung, cikgu tak untung pun. Kan? Cuma cikgu sampaikan ilmu. Okey, jumpa lagi sebulan kita cuti ni. Dan lepas sebulan cikgu akan pilih topik-topik tertentu, masih guna buku tadi. Cikgu akan pilih topik-topik tertentu, okey? Okey, murid tahun 4 buka muka surat 47. Jawab soalan 1 dan 2. Sebulan masa ni. 1 dan 2 muka surat 47 Cikgu lipat. Tu next Sumpah Raya cikgu tahu kat mana last cikgu jawab. Okey, muka surat 47 soalan 1 dan 2. Itu je. Soalan 1 ada A, B, C, D, E, F, G, H, I tu. Buat semua. Okey, lagi cepat awak pandai. Okey, itu saja untuk murid tahun 4. Sebelum kelas bersurai, mesti ucap terima kasih. Kita amalkan ucap terima kasih kepada orang yang memberi ilmu pada kita. Okey, semua murid pandang depan. Jawab kuat sikit. Dah lah tak jumpa sebulan nanti ni, tak ada tak semangat. Yang semangat tu bagus. Pandang depan. Okey, ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Murid tahun 5, tahun 6 tunggu. Jangan ke mana-mana. Sejak lagi kelas tahun 5, lepas tu kelas tahun 6. Okey, share dulu yang belum share. Dan saksikan video iklan kita sementara nak tunggu kelas tahun 5. Okey, bye-bye murid tahun 4. Baju dan kasutnya
ibu nak pukul, serahkan saja tangan kamu. Kejadian itu cukup menginsafkan aku. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi. Assalamualaikum semua murid tahun 5. Murid tahun 5 pula Tadi tahun 4 dah habis dah. Murid tahun 5 pun sama juga, 2 minggu kita tak jumpa sebelum ni. Awak belajar ke tak kat rumah? Kat sekolah mestilah belajar kan? Okey, ulang kaji juga kat rumah, okey? Baik, sebelum kita mula, cikgu nak terangkan tadi, cikgu ada selingan video. Satu tentang kejar binatang tu yang cikgu dia ambil. Yang kedua tu, cikgu nak tumpu pada video kedua. Okey, cikgu bukan saja nak ajar awak matematik, cikgu juga nak didik awak sikap. Sikap kita kena ambil tahu tentang kawan-kawan kita. Awak masuk kelas, ramai dalam kelas. Ada 30 orang, ada 40 orang, 35, 25 dalam kelas. Dan dalam kelas kita, bukan semua orang macam kita. Awak yang sedang menonton live cikgu hari ini, awak semua bertuah. Bertuah kenapa? Awak ada mak ayah, awak ada kemampuan untuk tengok telefon, tengok kelas live cikgu. Ada line internet, ada yang guna laptop, ada guna TV, ada guna desktop, ada guna komputer, ada guna tab, ada guna telefon. Tak kisahlah, tapi awak mampu. Kalau video tadi dia tunjuk satu keluarga ni miskin sangat, sampai baju pun kena bergilir dengan abang dia. Abang dia pergi sekolah pagi, adik dia sekolah petang. Balik sekolah cepat-cepat lari ni. Kenapa kena balik cepat ni? Nak bagi baju kepada adik. Kalau tak, adik tak boleh pergi sekolah, tak ada baju sekolah. Kenapa tak beli? Tak ada duit, miskin. Benda ni berlaku dalam negara kita. Ada orang miskin sampai baju tak boleh beli. Memang kita rasa kasihan. Kita rasa kasihan. Jadi awak dalam kelas, kalau awak tahu kawan-kawan awak tu orang miskin, memang tak bawa duit ke sekolah, kalau awak bawa bekal sedap-sedap, kongsi. Kongsi. Kalau awak bawa duit belanja sampai RM5, pergi kantin, beli makanan untuk dia juga, kongsi. Tak rugi berkongsi. Berkongsi. Kalau awak tengok pensel dia kontut sangat, awak ada 10 batang pensel, hadiahkan dia 1 pensel. Awak ada 7 pemadam, dia guna pemadam yang dah nak habis dah, bagilah dia 1, apa salahnya? Kan? Kita hidup kena berkongsi. Baik, murid tahun 5, kita teruskan kelas kita. Last kita belajar anu dalam bahagi, muka surat 39. Hari ini kita akan masuk tambah dan darab, tolak dan darab. Cikgu pergi laju sikit malam ni. Tambah dan bahagi dan tolak dan bahagi. Okey, sebelum mula kelas, okey, semua murid ready? Kamera padam dulu sambil-sambil. Nak mula kelas murid tahun 5 pula. Kita mula kelas murid tahun 5. Tadi tahun 4 dah settle. Esok abacus tau. Malam esok kelas abacus. Abacus last kita belajar tentang small friend kan. Minggu depan esok big friend lah. Maka okey. Pandang depan. Good. Siapa yang jawab dengan semangat tadi bagus. Ada murid dah tak semangat dah. Mula kelas dah tak semangat dah. Tak jawab betul-betul. Jawablah betul-betul. Yo, cikgu. Gitu. Semula. Pandang depan. Good. Macam itulah. Okey, sebelum mula kelas kena bagi salam. Okey, bagi salam. Duduk tegak. Yang ni tak payah menjerit. Duduk tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid non-Muslim kita ucap selamat sejahtera. Murid Islam pun boleh ikut. Okey, ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Kita akan sambung malam ini untuk murid tahun 5 adalah topik tambah dan darab. Tambah dan darab. Ini operasi bergabung. Tahun 4 tadi darab dan bahagi.
sudah pernah ajar sebelum ini, kita ada piramid. Kita ada, dalam matematik ada piramid keutamaan operasi. Operasi apa kena buat dulu? Okey, piramid dia macam ni. Kena ingat apa? Ingat lagi. Kau budak dari titi wangsa. Kau atas kali. Kau ni kurungan. Layer kedua, lapisan kedua adalah budak. B budak. B adalah bahagi. Kau budak dari. D adalah darah. Titi wangsa. T tambah tolak. Itu keutamaan dia. Kalau awak jumpa soalan, contoh soalan macam ni, 8 tolak 5 darab 3 bahagi 2 tambah 1. Okey, mana dulu nak buat? Yang pertama awak kena buat yang ini dulu, 2 tambah 1. Nombor 1 awak kena buat yang 2 tambah 1. Kenapa? Sebab ni dia berada dalam kurungan. K di atas kurungan. Jadi awak akan buat 8 tolak 5 darab 3 bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Kita dah selesaikan yang ni. 2 tambah 1, 3. Kemudian buat yang mana? Bahagi ataupun darab. Ni tolak ke depan. Oh, kita mulakan yang ni. Memang dia tak ada kurungan. Cikgu buat kurungan ni supaya awak tahu nak buat yang mana dulu. 8 tolak 5 darab 3, 15 bahagi 3. Dah siap buat darab. Kenapa dia buat darab dulu? Ni kan bahagi dulu, tak dia sama aras. Boleh buat yang mana dulu operasi kita jumpa. Kita jumpa darab dulu, baru bahagi kan? Buat darab. Okey, ni dah tinggal ni. Selesaikan yang ni dulu. 8 tolak 15 bahagi 3 adalah 5. 5 darab 3, 15. Jawapan dia adalah 3. Faham? Faham piramid? Faham tak piramid? Piramid ini menandakan operasi mana kita kena selesaikan dulu. Ingat, kau budak dari titi wangsa. Kau budak dari titi wangsa. Kau adalah kurungan nombor 1. B bahagi D darab T tambah T tolak. Okey. Bila dia berada di arah yang sama, kita utamakan yang mana kita jumpa dulu. Faham? Okey, baru kita masuk balik tambah dan tolak. Baru kita masuk balik tambah dan tolak ini. Bila awak dah tahu yang ni, awak boleh buat semua soalan operasi bergabung tanpa salah lagi, tanpa melakukan kesalahan lagi. Contoh 4 tambah 3 darab 5. Contoh yang dia bagi ialah 4 tambah 3 darab 5. Meskipun operasi tambah di depan. Sekejap. Yang bersin lah pula. Sekejap isu. Okey dah. Meskipun kita jumpa operasi tambah dulu ke depan, kena buat yang ni dulu. Kenapa cikgu buat belakang ni kan tambah dulu? Kerana dalam matematik ada piramid yang perlu kita patuhi. Ini piramid dia. Kurungan bahagi darab tambah tolak. Jadi walaupun tambah di depan, mesti buat yang ni dulu. 3 darab 5 adalah 15. Jadi 4 tambah 15, jawapan kita adalah 19. Faham? Boleh faham? Boleh faham? Simpan. Itulah dia yang awak akan belajar malam ini. Okey, satu contoh. Contoh kedua, dia bagi ada contoh dalam kutip muka surat 41, 3 darab 3 darab 150 tambah 120. Okey. Oh, cikgu darab depan, kena buat darab dulu. Tak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yes, bagus. Bagus. Siapa jawab tu? Dia kata kurungan. Yes, ini ada kurungan. Bila jumpa kurungan dan darab, mesti kurungan dulu. Ni kan tambah cikgu. Ni kurungan. Kena selesaikan yang dalam kurungan dulu, walaupun dia tambah, walaupun dia tolak. Jadi kita pun buat 3 darab 150 tambah 120 adalah 270. Selepas tambahlah ni cikgu congak je. Kalau awak nak buat juga 150 tambah 120, boleh lah kalau 270. Cikgu congak je sebab nombor tu mudah.
Jadi 3 darab 270 kita buat bentuk lazim untuk mengira ataupun teknik detis, ataupun boleh buat bentuk detis. Kita tulis nombor besar kat atas tau, 270 dulu. Darabnya 3. Orang tak tulis 3 kat atas. Boleh tapi kurang sesuai. Sifat darab 3, sifat 7 darab 3, 2, 1, 2 darab 3, 6 tambah 2, 8. Jawapan dia adalah 810. Okey, sebelum tu kita back to the cinematic. Kata kat cikgu, saya nak buat depan dulu lah. Apa benda cikgu pergi buat darab dulu? Boleh tak? Cuba. Tak ada masalah. Kita cuba. Awak nak juga buat depan dulu. 4 tambah 3. 4 tambah 3 adalah 7. 7 darab 5. 7 darab 5 adalah 35. Sama ke tak sama jawapan? Sama ke tak sama? Tak sama. Mana satu betul? Yang atas betul, yang bawah salah. Kalau awak guna calculator sekalipun, awak type 4 tambah 3 darab 5, dia akan keluar jawapan 19. Dia takkan keluar jawapan 35. Sebab kalkulator telah disetkan ni, telah disetkan operasi apa perlu diselesaikan dahulu. Boleh faham? Baik. Ini pun sama, boleh faham? Walaupun ada simbol darab, tapi ini berada dalam kurungan, mesti buatkan kurungan. Kecuali macam ini. Ada kecuali pula ya. Kecuali soalan tu macam ni. 6 darab 2 tambah 8. Okey, 6 darab 2 tambah 8. Nak buat yang mana dulu? Confirm buat yang ni dulu. Kenapa? Ni ada darab, ni ada tambah. Siapa lebih utama? Darab. Jadi kita buat yang depan macam biasa. Tak perlu buat daripada belakang. 6 darab 2 ialah 12. 12 tambah 8 ialah 20. Dah siap. Boleh faham? Good. Boleh faham? Kita terus kepada topik. Laju sikit kita masuk tolak dan darab. Okey. Oh, satu lagi contoh saya tak tunjuk ke awak. Contoh terakhir sebelum masuk tolak dan darab ialah, contoh terakhirnya macam ni. 12 tambah 3 darab 8 tambah 2 darab. Okey, sekarang ni nak buat yang mana dahulu? Yes, mesti kurungan. Kurungan yang mana? Kurungan depan ke kurungan belakang? Mulakan dari depan dulu. 12 tambah 3 ialah 15. Dah siap dah, tak payah berkurungan dah sebab kita dah tambah darab. Ni masih dalam kurungan. Baru kita buat kurungan kedua. Jangan pergi 15 darab 8 dulu. Jangan. No way man. Kurungan, ingat mesti kau budak dari titi wangsa. 8 tambah 2, 10. 15 darab. Jawapan dia ialah 150. Yang ni lagi satu. Kalau ada dua kurungan, mulakan kurungan di depan, kemudian kurungan seterusnya, baru kita ikut keutamaan dalam operasi matematik. Boleh faham? Senang ke susah? Yes, dia akan jadi senang bila awak faham dan ingat. Kau budak dari titi wangsa. Okay? Okay, good. Seterusnya. Seterusnya kita pergi pada tambah dan bahagi. Soalan tambah dan darab dah selesai. Kita kena utamakan kurungan dahulu, kemudian darab atau bahagi ialah sekali baru tambah dan tolak. Sekarang kita masuk tambah dan bahagi. Setelah bahagian tambah dan tolak, ingat ni, dan bahagi. Bahagia. Bahagi je. Bahagi contohnya 2 tambah 12 bahagi 3. 2 tambah 12 bahagi 3. Tambah dan bahagi. Ada tambah, ada bahagi. Nak selesaikan yang mana dulu? Sama macam tadi, kena rujuk kepada piramid keutamaan dalam operasi. Nombor 1 kurungan, bahagi, darab, tambah, tolak. Ini tambah, ini bahagi. Siapa lagi penting? Siapa lagi perlu dibuat dulu? Yes, kena bahagi. Siapa pergi tambah dulu akan dapat jawapan yang salah. Ni dulu kena buat. Kenapa kena buat yang ni dulu? Sebab rujuk kepada piramid keutamaan operasi. 12 bagi 3 adalah 4. 4 darab 3 adalah 12.
tambah 2. Jawapannya adalah 6. Dah siap? Siap dah cikgu? Ya, dah siap. Senang ya cikgu? Ya, senang. Sama pergi buat depan dulu. 2 tambah 12 ialah 14 bahagi 3. Dia akan dapat jawapan yang salah. Confirm salah. Faham? Jawapan dia takkan sama dengan 6. 14 bahagi 3 ni ada poin-poin, ada perpuluhan, ada baki. Okey? Okey. Boleh. Seterusnya, tambah dan bahagi contoh lain. Contoh lain. Okey, kalau dia buat macam ni. Contoh lain, kalau dia buat macam ini. $780 bahagi dengan 2 tambah 3. Nak buat yang mana dulu? Bagus. Faham dah tu? Ada murid jawab kurungan. Kat rumah lagi dia menjerit. Ada murid type tu. Bagus. Dia dah faham dah tu. Kalau bahasa Inggeris kita panggil bracket. Bracket ni kurungan lah. Okey. Dia kata buat yang tambah dulu. Kenapa buat tambah dulu? Kan cuba bahagi dulu. Kerana tambah ini berada di dalam kurungan. Dia terkurung. Kena settlekan yang terkurung dulu. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. 780 awak kena bahagi dengan 5. Bahagilah macam biasa. 780 bahagi 5. 1, 5 jatuh, 2 jatuh, 8, 5, 5, 2, 5 jatuh, 3 jatuh, 4, 6, 5, 30. Jawapan kita adalah 150. Dah siap? Sudah. Betul? Betul. Okey. Itu tolak dan bahagi. Itu tambah dan bahagi. Sekarang kita masuk tolak pula. Kalau jumpa tolak dan bahagi macam mana? Kalau jumpa tolak dan darab macam mana? Sama juga. Sama macam tambah dan bahagi, tambah dan darab. Okey. Tak 9 suku dah. Tolak dan bahagi. Kalau operasi tolak dan bahagi pun masih sama je konsep dia dengan contoh darab tadi. Ini warna merah ni susah padam lah. Dia padam sekejap. Okey. Dia masuk tolak dan bahagi. Contoh tolak dan bahagi ialah 100 bagi 4 tolak 5. Dia bagi contoh ringgit. Okey. Soalan ni nak selesaikan macam mana? Sama juga kalau pada RM ada unit kg, unit apa-apa pun, jumpa bahagi dan tolak mesti dahulukan bahagi. Kenapa? Bahagi berada di atas. Jadi 100 tu kena bahagi 4 dulu. 100 bahagi 4 adalah 25. RM 100 bahagi 4. 2 darab 4, 8. Jatuh 2, jatuh sifar 20. Jadi apa dia adalah RM 25. RM 25 baru kita tolak 5. Tolak RM 5. Jawapan kita adalah RM 20. Selesai. Satu. Yang kedua, kalau dia buat dalam kurungan pula, dua kurungan. Tolak 50 bahagi dengan 200 tolak 190. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Cikgu buat bahagi dulu, 50 bahagi 200 dulu. Tak boleh. Kenapa tak boleh?
ada kurungan. Bila ada kurungan, kita selesaikan kurungan dahulu. 900 tolak 50 adalah 850. Bahagi dengan 200 tolak 190 adalah 10. 850 bahagi 10 kita boleh potong sifar. Jawapan dia ialah 85. Wah, laju dikubah kan? Sebab contoh soalan senang. Kita boleh congak. 900 tolak 50. Congak je dengan kepala. 850. Bahagi 200 tolak 150 adalah 10. Dapat jawapan 85 bila kita potong. Boleh? Faham? Ni paling penting. Awak faham yang ni, awak boleh buat semua soalan. Walaupun operasi tu dia campur-campur banyak sangat, still dapat jawab. Boleh? Okey, itu saja untuk murid tahun 5. Sebelum bagi kerja rumah, cikgu nak ucapkan selamat berpuasa. Kita akan puasa lagi 2 hari nak bersahur, lagi 3 hari nak puasa. Okey, cikgu nak ucapkan selamat berpuasa dan cikgu nak bagi tahu lagi sekali, sepanjang bulan Ramadan kita tak ada kelas. Kerana bulan Ramadan bulan kita buat amal ibadat, siangnya kita puasa, malamnya kita buat solat tarawih, solat sunat tarawih. Jadi sepanjang bulan Ramadan tak ada. Selepas raya cikgu jadual baru selepas raya. Dan ingat, selepas raya cikgu tak ikut muka surat demi muka surat dah. Cikgu akan pilih topik yang ramai murid tahun 5 tak kuasai, topik yang ramai murid tahun 5 ini rasa susah. Cikgu nak drill topik itu betul-betul untuk persediaan awak UPSR tahun depan. Boleh? Boleh? Okey, sebelum kita ucap terima kasih, kerja rumah dulu, nanti lupa. Kerja rumah buku teks muka surat 47, soalan A sampai H. Banyak kerja rumah ni. Ada orang kata, cikgu saya dah buat dah kerja ni kat sekolah. Tak apa, buat lagi sekali. Cikgu saya betul semua. Buat lagi sekali, awak akan lagi pandai. Soalan yang sama kita buat banyak kali pun tak apa. Okey. Muka surat 47, A hingga H. Muka surat 49, A hingga I. Semua soalan senang je soalan ni, tak susah pun. Sekejap dia boleh siap. Ada lagi ke? Muka surat 44. Muka surat 44, A sampai H. Muka surat 42. Wah, banyak muka surat. A sampai nombor 1 dan 2. Semua. Okey. Kita ada masa sebulan tau. Buat sikit-sikit. Siapa boleh siapkan terus esok lagi bagus. Siapa tak boleh siapkan terus esok, boleh buat sikit-sikit. Sebulan kita jumpa selepas raya, okey? Lepas raya baru jumpa. Cikgu ada baca juga komen, ada murid di exam esok, exam tingkat Islam esok. Selamat berjaya. Ada orang tanya, kenapa? Esok kan hari Ahad, kenapa ada exam? Ada sekolah, hari Ahad di sekolah tau. Contoh di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor. Mereka cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Negeri lain cuti pada Sabtu dan Ahad. Jadi hari Ahad mereka sekolah. Okey. Dan malam esok ada kelas abacus tau. Okey, itu saja. Pandang depan. Pandang depan. Okey, tegak sikit. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua yang join. Siapa nak dapatkan modul next year, ada video, ada nota radio tubi, ada nota padat, ada skema jawapan lengkap video cikgu mengajar. Ada klik link di atas www.maxyear.com. Siapa nak bagi sumbangan, cikgu dah pin dah komen cikgu. Nak bagi sebuah hati pada usaha cikgu buat kelas ini. Okay, itu saja. Jumpa lagi murid tahun 5 selepas raya. Murid tahun 6 tunggu. Murid tahun 6 tunggu. Sekejap lagi kelas tahun 6. Okay, bye-bye tahun 5.
boy ah. Giờ thanh gì nè. Muội, câu lẩu. Chọ, nayเลยครับนั่งเลย Ba. จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Assalamualaikum semua murid-murid tahun 6. Tahun 6 pula, tinggal 800 orang murid tahun 6. Tadi kita ada 1600 waktu mula. Okay, tak ada masalah sebab murid tahun 4 dan 5 dah keluar. Dia dah habis belajar bahagian mereka. Tinggal awak je lagi. Murid tahun 6 kita buat last kali 2 minggu lepas kita jumpa, kita buat muka surat 45. Sekarang kita masuk muka surat 46 dalam buku teks. Okey. Ini soalan penyelesaian masalah. Soalan ni paling ramai murid tak kuasai. Paling ramai murid tak kuasai soalan penyelesaian masalah. Okey. Kita akan rujuk buku teks. Siapa ada buku teks, keluarkan buku teks muka surat 46. Cikgu akan baca. Cikgu tak tulis sebab soalan penyelesaian masalah panjang sangat nak tulis, dia ada jadual, dia rumit, nak menulis saja makan masa. Cikgu akan baca, lepas tu cikgu akan tunjuk cara di papan putih cikgu. Ya, padam sekejap. Tak apa, kita duduk balik. Padam dulu sekejap, yang panjang tahun 5 tadi. Murid tahun 6, keluarkan dulu buku teks muka surat 47, 46 dan 47. Baik. Okey, kita tengok contoh muka surat 46. Okey. Cikgu baca. Awak baca dalam hati je. Cikgu baca kuat.
Puan Hanim menerima 20 helai alas dulang hantaran. Dia menggunakan 9 gulung renda untuk menjahit tempahan tersebut. Panjang setiap gulung renda itu ialah 3.1 meter. Kira panjang renda dalam meter yang digunakan untuk sehelai alas dulang hantaran. Okey, bila ada soalan penyelesaian masalah, guna teknik DDoS. 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 Apa itu DDoS? Dalam buku teks awak dah ajar. D yang pertama adalah diberi. Apa maklumat yang diberi dalam buku, dalam ayat tu, dalam soalan tu? Itu yang pertama. Yang kedua ialah dicari. Kita nak cari apa ni? Kena tahu tujuan kita nak cari apa. O adalah operasi. Operasi apa? Kita kena tentukan. Soalan ni kena buat darab dan bahagi. Soalan ni kena buat tambah. Soalan ni kena tolak. Soalan ni peratus. Kena tahu operasi apa. Yang terakhir baru kita selesaikan. Okey, tengok balik. Balik kepada soalan kita dalam buku teks tadi. Yang diberi adalah maklumat tu. Maklumat apa diberi dalam soalan? Dia kata 9 gulung renda. Puan Hanim ni ada 9 gulung renda. Dia menerima tempahan untuk 20 alas dulang hantaran. 20. Satu renda 3.1 meter. Awak kena bayangkan, renda kain lah. Ada kain, dia ada 9 gulung kain. Satu gulung kain tu panjang dia 3.1 meter. Dan dia kena buat 20 helai alas dulang hantaran. Okey. Jadi dia kata, apa yang dicari? Panjang renda untuk sehelai alas dulang hantaran. Dia jahit tu 9 gulung tu dia gunakan untuk semua 20 alas tadi. Jadi dia nak tahu satu alas tu panjang berapa? Sehelai alas dulang. Operasi apa kita nak tahu? Kita nak kena buat. Kena darab dan bahagi. Kenapa kena darab? Sebab ada 9 gulung. Satu gulung 3.1 meter. Kena darab dulu yang tu. Kemudian bahagi. Nak bahagi apa? Nak bahagi 20 helai alas tadi. Baru kita dapat tahu satu alas tu berapa. Jadi cara penyelesaian dia ialah 9 darab 3.1. Dapat jawapan 27.9. Kena bahagi dengan 20. Jawapan dia adalah 1.395 meter. Nampak? Kalau cikgu tulis semua ni lambat. Jadi cikgu baca dulu. Nanti kita akan tunjuk contoh di papan putih sekejap lagi. Baik, tengok muka surat 47. Soalan 47 adalah rajah di sebelah. Ada satu rajah di sebelah menunjukkan 25 paket gula. Ada 25 paket gula yang mempunyai jisim yang sama. Semua sama berat. Di dalam sebuah bekas. Hitung jisim dalam kg bagi 15 paket gula. Apa yang diberi? Dia beri maklumat dia adalah ada 25 paket gula. Jisimnya sama. Apa lagi dia beri? Dia beri 0.125 kg. 0.125 kg ni untuk 25 paket gula. Mana gula tu kecil-kecil je. Okey. Jadi apa yang dicari? Dia cari 15 paket gula. Dia tak cari satu tau, dia cari 15. Operasi apa kita kena buat? Bahagi dan darab. Kenapa bahagi? 0.125 itu mewakili 25 paket gula. Kita cari satu paket gula dulu. Jadi 0.125 kg bahagi 25. Dapat satu paket. Dapat satu paket. Dia tak nak satu paket. Dia nak tahu berapa kg dalam 15 paket. Sebab tu kena darab pula 15. Jadi cuba kita lihat cara penyelesaian dia. Dia buat 0.125 bahagi 25 dapat 0.005 kg. Darab pula 15 dapat jawapan 0.075 kg. Cara satu. Cara dua dia buat melalui gambar rajah. Cikgu suka cara dua ni. Dia bayangkan ada 25 paket gula. Dia buat 5, 5, 5, 5, 5. Dia nak tahu 15 paket gula daripada 25 adalah 15 per 25. Dia pun matikan, dia jadi 3/5. 3/5 tu dia darab dengan 0.125 kg. Dapat jawapan yang sama juga. Sama juga jawapan, cuma cara dua. Untuk murid yang laju dia lagi cepat buat cara dua. Murid yang slow mereka boleh guna cara pertama. Baik. Cikgu tak nak baca contoh-contoh lagi. Cikgu nak terus kepada soalan, kita buat sama-sama.
Okay? Okay, ready? Baiklah. Ingat soalan penyelesaian masalah ini. Penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah adalah soalan berbentuk ayat. Soalan ini ramai murid anggap susah. Kenapa susah? Dia tak faham cerita. Dia tak faham soalan. Dia tak faham ayat. Dia tak tahu macam mana nak buat, tak tahu operasi apa nak buat. Sebab tu ramai murid gagal dalam soalan ini. Soalan ini paling kronik, paling ramai murid tak faham. Sebab banyak soalan kebat. Jadi untuk selesaikan soalan penyelesaian masalah, ingat teknik DDoS. DDoS. D yang pertama adalah diberi. Apa maklumat diberi dalam petikan? Maklumat ni biasanya dia berkaitan dengan nombor. Yang ada nombor itu semua maklumat yang diberi. Apa yang kita dicari? Kita nak cari apa? Dia nak suruh kita buat apa? Nak cari satu dulang tadi ke, satu alas ke, nak cari 15 paket gula ke? Kena faham dalam soalan juga. Yang seterusnya dah tahu apa nak cari, kita kena tentukan operasi. Operasi apa nak kena buat? Tambah, tolak, darab, bahagi, terpulang. Yang terakhir selesaikan. Selesaikan ni kira lah. Selesaikan. Kira. Baik, cikgu ambil satu contoh dalam buku teks. Kita cuba buat sama-sama. Soalan yang tak ada lagi jawapan dia. Contoh E. Dia kena ambil contoh E. Ibu. Cikgu tulis tak apa. Yang ni lama sikit tak apa. Ibu Aili membeli 15 botol jus strawberry. Yang berisi padu 2,5 liter setiap botol. Panjangnya soalan. Dia menuangkan, dia tuang sama banyak ke dalam beberapa gelas. Panjang penuh ni. Setiap gelas berisi padu berisi padu penuh satu whiteboard ni 0,3 liter. Hitung bilangan gelas yang diperlukan. Soalan punyalah panjang. Panjang pun kita selesaikan. Okey. Ini soalan dia. Soalan dalam bentuk penyelesaian masalah. Ibu Aili membeli 15 botol. Awak kena bayangkan. Ada 15 botol. Dia beli 15 botol jus strawberry. Ui, sedapnya. Setiap botol tu dia tengok setiap botol ada 2,5 liter. Satu botol 2,5 liter. Dia tuang sama banyak. Dia pun ambil botol tu, dia tuang ke dalam beberapa gelas. Tak tahu berapa gelas, tapi ada banyaklah gelas. Tuang sampai habis. Setiap gelas isi padu dia ialah 0,3 liter. Hitung bilangan gelas yang diperlukan. Berapa banyak gelas diperlukan? Okey, dia pertama diberi, maklumat yang diberi. Kalau jumpa soalan, awak buat dalam soalan awak garis. Apa yang diberi, maklumat penting yang diberi adalah 15 botol jus strawberry. Garis. Jangan garis buku teks. Buku teks tak boleh. Buku teks milik kerajaan. Nanti kena pulangkan. Kalau soalan peperiksaan, soalan tu milik awak. Walaupun cikgu kutip, cikgu nak tanda je, soalan tu milik awak. Awak boleh garis, orang lain tak guna dah soalan tu.
Okey, garis. Murid cikgu, siapa yang tak garis isi penting, cikgu ketuk jari dia. Itu murid yang cikgu ajar. Awak pun kalau yang belajar dengan cikgu secara online pun, secara maya pun, bila jumpa soalan, garis isi penting. Sangat penting. 15 botol strawberry, isi padu ialah 2.5. Ini isi penting. Dia tuang sama banyak. Ini pun isi penting dalam beberapa gelas. Beberapa adalah anu dia. Setiap gelas berisi padu 0.3. Ini pun isi penting. Hitung bilangan gelas yang diperlukan. Ini yang dicari. Diberi 15 botol, isi padu 2.5. Tuang sama banyak berapa gelas. Setiap gelas isi padu dia 0.3. Ini yang diberi. Dicari ni berapa bilangan gelas. Operasi apa kita nak tentukan? Operasi apa ni? Okey, kita bayangkan balik 15 botol jus strawberry isi padu 2.5. Maknanya kena darab dulu baru kita tahu jumlah dia sebenar berapa. Jadi operasi pertama ialah darab. Dah tahu operasi darab, kita pula kena buat setiap dia bahagi. Dia tuang sama banyak maksudnya bahagi. Bila tuang sama banyak, operasi seterusnya adalah bahagi. Kena bahagi dengan 0.3 kita dapat jumlah gelas. Faham? Susah juga kan? Susah juga untuk orang yang tak guna ni. Untuk mereka yang rasa susah, dia akan rasa susah. Sebab tu kena kuasai dah sifat, kena pandai keluarkan isi penting, kena tahu DDoS. Apa diberi, apa dicari, apa operasi. Bila awak dah dapat operasi, awak terus boleh buat. Okey, mula-mula kita kena cari jumlah isi padu. 15 darab dengan 2.5 liter. 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. 5 darab 2, 10 dan 1. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 5, 7, 3 liter. Siap satu step. Kita dah tahu jumlah 15 botol ini, isi padu dia, jumlah dia adalah 37.5 liter. Sekarang nak tahu soalan yang ditanya berapa bilangan gelas diperlukan, kena bahagi. Setiap gelas ni ada 0.3 liter. Jadi kena bahagi dengan 0.3 liter. 37.5 liter bahagi dengan 0.3 liter. Okey. Bila ada titik sama titik, kita boleh gerak. Jadikan dia nombor bulat. Bawah gerak sekali, atas gerak sekali. Jadi 375 liter bahagi 3 liter. Dapat jawapan. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Bagi 15. 5 darab 3, 15. Jawapan kita adalah 125 biji ke gelas 125 gelas. Pandai tak bahagi potong-potong gini? Siapa tak pandai, dia kena bahagi cara lama. 375 bahagi 3. 1 darab 3, 3 jatuh 7. 2 darab 3, 6 jatuh 1, jatuh 5. 5 darab 3, 15. Tahun 6 kena pandai bahagi gini. Yang ni kita ajar malam ni. Nanti juga ajar lain kali. Lain masa juga ajar bahagi cara potong, cara conak. Tapi awak kena kuasai sifir lah. Sifir awak kena mantap. Kalau tak, kita buat cara lama. Jawapan dia 125 biji gelas. Boleh faham? Boleh? Mencabar kan? Agak mencabar. Kita nak keluarkan apa yang diberi, apa yang dicari, operasi apa nak kena buat, kemudian kita selesaikan. Okey, murid tahun 6. Cukuplah dulu untuk malam ni. Kita dah buat beberapa contoh penyelesaian masalah. Nanti selepas pada 1 bulan Ramadan kita akan bercuti. Kemudian lepas raya kita akan sambung kelas. Cikgu akan pilih topik-topik penting. Cikgu mungkin buat ajar sifir. Cikgu mungkin ajar yang potong-potong ni. Cikgu tak ikut step by step dah. Cikgu tak ikut muka surat demi muka surat. Okey. Cikgu nak awak kuasai benda yang awak patut kuasai di tahun 6. Cikgu nak awak kuasai itu. Sebab awak nak exam UPSR lagi. Awak nak masuk form 1 tahun depan. Asas tu kena kukuh. Boleh? Boleh tak? Siapa yang nak dapatkan modul next year?
Modul Maxia cikgu buat untuk tahun 4, 5, 6. Dalam modul tu ada video pengajaran cikgu, ada nota padat, ada modul lagi tubi, ada skema jawapan sekali. Boleh dapatkan di www.maxia.com. Cikgu tulis kat komen atas. Cikgu tulis dekat post ni. Boleh nanti habis live boleh klik siapa yang nak dapatkan lah. Tak ada paksaan. Siapa tak nak dapatkan pun tak apa. Ada juga cikgu tulis kat bawah. Boleh type je dekat web maxia.com. Baik, sebelum kita tamat untuk kelas malam ni, kita mesti buat latih tubi muka surat 50. Semua orang buka muka surat 50. Kerja rumah. Kerja rumah awak ialah B, C, F. 3 je, tunggu bagi je. B, C, F. Muka surat 50. B, C, F. Siapa kata cikgu saya dah buat kat sekolah dengan cikgu saya? Buat lagi sekali. Saya dah betul cikgu, buat lagi sekali. Tapi jangan tiru jawapan awak. Awak tengok awak dapat betul lagi ke tak? Kalau betul lagi, good, awak betul-betul faham. Kalau awak jawab kat sekolah betul, awak jawab balik malam ni salah, maksudnya awak tak betul-betul faham. Soalan yang sama kita kena buat banyak kali, baru kita master, baru kita kuasai. Surat 50 BCF, 3 soalan saja. Jumpa lagi selepas raya nanti. Murid tahun 6 lepas raya ingat cikgu akan drill topik-topik tertentu. Cikgu tak ikut butet lah. Cikgu akan drill awak, bagi awak at least cikgu nak siapa yang ikut kelas cikgu at least dapat lulus. Siapa dapat cemerlang A lagi bagus, cikgu lagi seronok. Okey. Usaha tu bukan dari cikgu, usaha yang kalau awak berjaya itu dari cikgu sekolah awak. Cikgu sekolah awak yang mengajar lagi detail. Cikgu bagi sikit-sikit. Okay, cikgu tak nak ambil kredit. Oh, ni sebab masuk aku ni berjaya, tak. Yang berjaya pasti usaha awak sendiri, pasti usaha guru-guru awak di sekolah awak. Itu yang paling penting. Okey, itu sahaja untuk malam ni. Kerja rumah dah diberi. Cukuplah dulu. Pandang depan. Pandang depan. Okey, duduk tegak sikit. Kita dah habis dah. Jumpa selepas raya dah. Semua murid selamat menyambut bulan puasa. Murid tahun 6 jangan bonding puasa, awak dah besar. Berdosa tahu, kecuali murid perempuan yang ada keuzuran, yang tak boleh solat, itu tak apa. Okey. Jadi sebelum berakhir mesti ucap terima kasih. Tak perlu menjerit, duduk tegak, ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Kita jumpa lagi selepas raya. Bye bye. Malam besok kelas Abacus tau. Siapa nak belajar Abacus, datang malam esok. Bye bye. Mẹ cười à? Giờทำอย่างนี้อีกนะ Muối, câu lẩu. Chọn, này là khắp nâng nè. ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร